Assalamualaikum warahmatullahi taala kepada Datuk Oman Nur Adam. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Tang ni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk, mengenai kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin Ya. yang baru-baru ni ada mengatakan menangan di PRK Slim adalah kerana keyakinan rakyat dan akar umbi kepada Perikatan Nasional yang diketuai olehnya, so macam mana, apa komen Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertamanya saya rasa Tan Sri Muhyiddin ni dia syok sendiri lah. Sebab dia turun pun tidak pilihan raya kecil di Dun Slim. Yang turun bekerja berhempas pula saya tengok Datuk Seri Najib, kepimpinan UMNO, kepimpinan MCA, MIC, kepimpinan PAS kan. Jadi bila masa pula tiba-tiba dia boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kemenangan di Slim itu tanda keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional. Sepatutnya apa yang beliau patut tafsir ialah walaupun beliau begitu menekan. Saya nak beritahu dia orang ni menekan sehingga mengugut sekiranya kita tidak mahu memakai lambang Perikatan Nasional, tidak mahu bekerjasama dengan mereka. Ada yang sampai mengugut mahu membubarkan UMNO kerana kononnya UMNO telah menerima dana daripada 1MDB dan sebagainya. Saya nak beritahu mereka sampai ugut ke tahap itu untuk memaksa kita untuk bersama dengan mereka. Jadi kemenangan Barisan Nasional di Dun Slim itu sendiri jelas membuktikan bahawa lambang Dacing ini ialah satu lambang yang masih relevan, dan lambang yang sebelum ini orang fikir lambang rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, akhirnya rakyat sudah sedar bahawa Barisan Nasional telah difitnah dalam pilihan raya umum yang ke-14. Dan hari ini orang yang memfitnah kita ni, dia claim bahawa kemenangan BN ini kerana Perikatan Nasional. Mana datang logiknya? Kita tak bertanding pun atas dasar Perikatan Nasional, malah kehadiran Azmin Ali itu sendiri menjejaskan lagi. Sepatutnya kita ada keputusan yang jauh lebih baik, tetapi bila dia hantar tokoh semburit negara ni, bila dia hantar tokoh semburit negara ni untuk hadir berkempen, ianya menjejaskan reputasi Barisan Nasional itu sendiri. Jadi saya rasa Tan Sri Muhyiddin ni dia kena ukur baju dia sendirilah. Janganlah buat kenyataan-kenyataan bodoh macam ni, kerana kalau betul lah Perikatan Nasional itu memang boleh memenangi pilihan raya umum yang ke-15, maka saya mencadangkan supaya beliau bertanding, gunakanlah lambang Perikatan Nasional tu ataupun lambang Bersatu, dan biarkan UMNO, tak perlu nak ugut-ugut UMNO ni. Saya tahu dah ada dekat atas meja RS, dah ada dekat atas meja Hamzah Zainuddin untuk membubarkan UMNO semata-mata kerana UMNO menerima duit kononnya daripada 1MDB. Sehingga hari ini mereka gagal untuk membuktikan bahawa duit yang Datuk Seri Najib terima daripada kerajaan Arab Saudi, duit yang diterima daripada putera Saudi, Prince Turki, adalah duit 1MDB. Sampai sekarang mereka masih gagal. Saya yakin mereka akan gunakan mahkamah untuk memburukkan imej Datuk Seri Najib, untuk menghalalkan seolah-olah bahawa duit itu benar-benar daripada 1MDB. Hakikat dan realitinya, ianya hanya nak menjaga nama baik Muhyiddin. Contohnya kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dalam kes SRC International. Muhyiddin adalah antara orang yang mula-mula terpengaruh dengan Atok, dengan Mahathir, dan kerana nak jaga air muka dia ni, terpaksa dijatuhkan hukuman bersalah ke atas Datuk Seri Najib. Jadi ini satu benda yang saya rasa tidak kena sama sekali lah. Tidak kena sama sekali. Kemenangan BN di Slim adalah kerana kekuatan Barisan Nasional, kekuatan Muafakat Nasional.
tak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional. Ya. Ada juga tu Tan Sri Muhyiddin ada juga memberitahu bahawa beliau tidak akan berkompromi dengan kebatilan, dan beliau juga memberitahu bahawa beliau dipecat tu kerana menentang kebatilan. Betul ke tidak? Kalau nak cerita takkan berkompromi tentang kebatilan. Apa yang dia faham tentang kebatilan? Main bini orang tu batil lah, kan? Batil. Jangan lupa apa yang dia bayar kepada nikaji. Benda ni disebut dalam akuan bersumpah oleh Stanley Paul, iaitu suami kepada nikaji. Benda ni semua orang dah tahu dah, sebab apa yang ditulis oleh Stanley Paul sudah pun viral, sudah diketahui oleh umum. Adakah ada hubungan dengan isteri orang bukan batil, kan? Nombor 2, Azmin Ali. Azmin Ali yang dilindungi oleh atuk dulu, kini dilindungi pula oleh Muhyiddin, kan? Saya baru ni saya dah hantar satu surat kepada Peguam Negara yang baru. Kita nak tanya dengan Peguam Negara apa status kes Azmin Ali, sebab pihak polis telah pun menerima rakaman original, berserta dengan alat perakam, yang menunjukkan bahawa si pelaku di dalam video itu ialah Azmin Ali. Malah Haziq, iaitu pasangan kepada Azmin, sudah pun mengaku, kan? Takkan sebagai Menteri Dalam Negeri Muhyiddin tidak tahu perkara ni, kan? Dia lebih daripada tahu. Tetapi ketika itu arahan atuk ialah menyelamatkan Azmin, kan? Dan sekarang ni kenapa pula Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dia mempertahankan Azmin? Kenapa dia mempertahankan kebatilan? So macam mana dia nak cerita dia ada integriti, dia mempertahankan kebatilan? Sedangkan dialah pelindung seks songsang Azmin Ali. Ada bukti yang kukuh. Pertama sekali ada rakaman CCTV hotel. Ini pihak polis ada, dan dia selaku Menteri Dalam Negeri, dialah yang pertama sekali mengarahkan pihak polis untuk menyimpan rakaman ini. Kedua, laporan daripada telco yang mengesahkan bahawa Azmin berada di dalam bilik, handphone dia dalam bilik tersebut. Begitu juga handphone Haziq juga berada di dalam bilik tersebut. So macam mana dia nak nafikan, kan? Kedua, ada video perbuatan elephant ni, kan? So ini belum lagi kita ambil kira tentang DNA yang kemungkinan besar pihak polis pergi siasat, dia dapat rampas tilam ke apa, kita tak tahu, okey? Tetapi maknanya ada kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan, untuk mungkin cadar boleh ditukar, tetapi kalau contohnya lah sperma ke ataupun air liur Azmin ke, dia pasti ada DNA dia di atas tilam ataupun di atas bantal di bilik tersebut. Sebab kita buat laporan polis lebih kurang sebulan selepas peristiwa tu berlaku. Jadi barang-barang macam tilam dengan bantal ni dia orang tak tukar. Dia orang mungkin tukar bedsheet, kan? Dia mungkin tukar sarung bantal, tetapi benda ni macam tilam bantal dia orang tak tukar. Jadi mereka ada bukti yang kukuh. Jadi kenapa dia tidak mendakwa Azmin? Kerana dia mempertahankan kebatilan yang Azmin lakukan semata-mata untuk memastikan kerajaan dia tidak tumbang. Kerajaan dia ada 111. Nak bentuk kerajaan minimum mesti ada 112. Jadi sekarang ni sebenarnya dia tidak ada kerajaan. Dia sudah hilang keyakinan daripada ahli parlimen. Tapi sebab tidak berlakunya undi tidak percaya dalam parlimen, dan tidak ada rasa malu ataupun aib, maka dia terus mengekalkan jawatan dia. Saya dengar cerita pun macam pilihan raya ni kalau boleh dia tak nak adakan, sebab dia tahu kalau dia adakan pilihan raya, kalau UMNO tidak memberikan kursi kepada mereka untuk bertanding menggunakan lambang kita, sudah pasti dia tak boleh menang, kan? Kalau dia ada keyakinan diri, kalau benarlah rakyat ni betul-betul yakin kepada Perikatan Nasional, bertandinglah atas tiket Perikatan Nasional. Benarkan UMNO bertanding di semua kursi, kecuali kursi yang PAS bertanding, dan juga kursi yang GPS di Sarawak bertanding, dan juga kursi-kursi yang rakan-rakan komponen BM bertanding, kan? Bagi kita bertanding, kita tengok siapa yang ni.
Itu belum lagi kira tentang kebatilan yang dia buat berhubung dengan pemberian projek kepada Vincent Tan. Projek dia dengan YTL. Belum lagi cerita dulu dia bagi kepada suami Governor Bank Negara Zeti. Belum lagi cerita dia bagi kepada anak dia. Dia bagi kepada menantu dia biometric system, macam-macam lah, Bistarinet dan sebagainya. So kalau nak cerita pasal dia ni menentang kebatilan, minta maaf lah. Jangan kalau kata Namawi ni don't talk cock. Kan? Okey tu. So Akaumbi ni agak-agak keliru sikit lah. Ya. Bagaimanakah mekanisme Tan Sri Muhyiddin boleh bekerjasama dengan Datuk Seri Najib dalam pembentukan kerajaan PN pada masa akan datang? Macam mana cara dia nak? Sedangkan Kita kena faham Datuk Seri Najib ni, dia ni statesman. Dia negarawan. Bila ahli Parlimen UMNO dan BN 41 orang, adalah 1-2 yang tak bersetuju untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Tapi bila majoriti dah setuju, dia follow majoriti, kan? Sebab niat tu baik untuk menghentikan kecelakaan yang dibawa oleh DAP, kan? Tetapi apa yang kita persetujui ialah untuk menyingkirkan DAP sehingga pilihan raya yang akan datang. Faham tak? Kita kena faham pembentukan kerajaan di luar pilihan raya ni tak betul. Ini salah. Itu yang orang kata pintu belakang. Jadi macam mana pun, kalaupun kita tak mahu DAP, sepatutnya ini hanya langkah sementara. Maknanya bila dah stabil 6 bulan, setahun, maka perlu diadakan satu pilihan raya umum, supaya mandat untuk memilih siapa kerajaan yang bakal memimpin negara ni perlu dikembalikan kepada rakyat seberapa segera yang mungkin. Jadi saya masih lagi berpegang kepada kenyataan Datuk Seri Najib. Dia mengatakan bahawa sokongan kita kepada kerajaan, tidak ada kerjasama di antara UMNO dengan PPBM di dalam Perikatan Nasional, sebuah parti politik. Tidak ada. Yang ada MP UMNO bekerjasama dengan MP PPBM, PAS, GPS, dan rakan-rakan untuk membentuk kerajaan. Dan ianya terhenti apabila kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Maknanya pilihan raya umum yang akan datang, kalau ikut apa yang Datuk Seri Najib cakap tu, maka pilihan raya umum akan datang, kita akan berdiri atas kaki kita sendiri, kan? Kalau macam dengan PAS, okey, kita ada piagam yang kita dah tanda tangan dengan PAS. Maknanya ada kerjasama dengan PAS di dalam muafakat nasional. Saya harap ini je lah yang akan diteruskan. Ya. So selepas PRK Sabah, PRK Slim, kita akan menghadapi satu lagi PRN Sabah yang bakal diadakan tak lama lagi lah. So Datuk, ada kemungkinan besar tak Laskar Cyber akan meletakkan calon-calonnya di PRN Sabah? Okey. Pertama saya nak beritahu, Laskar Cyber ni sebuah NGO. Okey? Tapi matlamat dia selain daripada pendidikan politik, kita juga kena ambil tahu tentang perkembangan politik negara. Okay. Laskar Cyber ni adalah sebuah NGO yang pro UMNO, pro BN. Jadi memang ada di dalam hasrat saya dan teman-teman untuk pastikan bahawa kursi UMNO ni selamat. Maksud dia, kalau dulu UMNO bertanding 122 kursi, disebabkan kita dah kerjasama dengan PAS, maka daripada 122 ini sebahagian kita akan beri kepada PAS, terutamanya kursi-kursi yang PAS menang, dan kursi-kursi yang kita kalah, PAS pun kalah, tapi undi PAS lebih banyak di kawasan tu, memang kita kena bagi kepada PAS. Itu hak dia, kerana kita sudah membentuk satu kerjasama. Okey. Tetapi kalau ada kursi-kursi Barisan Nasional diberikan kepada PPBM, maka kita akan mempertimbangkan untuk meletakkan calon bagi bertanding di kursi-kursi yang UMNO gadaikan kepada PPBM.
Okey? Ya, ya. Sebab bagi saya UMNO kena pegang pada prinsip awal, iaitu kerjasama. Ini pun dah salah sebenarnya. Membentuk kerajaan bersama dengan PPBM pun sudah kita langgar kehendak ahli. Kerana tahun lepas Datuk Zahid Hamidi ketika ucapan dasar dia mengatakan bahawa kita tidak akan membentuk kerajaan pintu belakang bersama dengan mana-mana parti di dalam Pakatan Harapan. Ya. Kan? Patutnya bila dia berucap dalam ucapan dasar, lepas tu ucapan dasar dia dibahaskan, kemudian diluluskan oleh perwakilan, maka kalau dia nak ubah keputusan ni, dia kena kembali buat EGM, Extraordinary General Meeting, ataupun mesyuarat agung khas, jumpunan agung khas. Tapi dia tak buat. Ini satu benda yang saya tentang lah. Dia tak buat. Mula-mula nak kerjasama dengan Mahathir, kan? Tapi bila Mahathir tak ada, dia kerjasama dengan Muhyiddin, okey lah, kurang sikit. Kita sangka baik. Kita mengharapkan Muhyiddin ni sudah berubah. Dia dah sedar bahawa Mahathir ni memang penipu. Dia dah sedar dia kena tipu. Kita mengharapkan dia ni ikhlas bekerjasama dengan kita. Rupa-rupanya bila kita tolong dia, dia sumbatnya Datuk Najib, lepas ni dia sumbatnya Datuk Zahid pula, kan? So itu sebabnya saya berpandangan, okey, untuk pilihan raya Sabah ni tak ada sebab kita nak letak calon bebas. Sebab Datuk Seri Bong Mokhtar, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sabah, sudah pun memutuskan bahawa kita akan BN akan bertanding semua kursi. Jadi bila BN bertanding semua kursi, maka salah satu daripada lawan kita dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri Sabah, ialah Bersatu. So Bersatu tidak akan berada di dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional akan bertanding secara sendirian. So kita kalau kita ada calon, memang banyak orang minta nak jadi calon bebas ni. Saya kata no. Kena faham, kita letak calon bebas ni nak menyelamatkan Barisan Nasional, nak menyelamatkan UMNO. Jadi kalau UMNO bertanding di semua kursi bersama dengan rakan-rakan BN, kenapa kita nak kena letak calon? Kita bagi Kalau ada kursi UMNO yang kita setuju bagi pada PAS, maka kita support lah pada PAS. Kenapa kita letak calon bebas? Ini kena jelas. Betul. Okey. So adalah kita dengar suara-suara sumbang menyatakan bahawa pada pemilihan UMNO yang akan datang, kemungkinan akan diberikan laluan kepada calon-calon yang tak ada kes mahkamah lah. Dan untuk ambil alih tampuk kepimpinan. Okey lah. Ini setengah-setengah orang setengah-setengah orang ni dia tak faham. Dia tak faham. Apabila seseorang itu didakwa di mahkamah ketika Pakatan Harapan memerintah, apa maknanya? Maknanya orang ini tidak kompromi dengan musuh kita. Orang ini tidak kompromi dengan Mahathir. Jangan ingat siapa yang kena dakwa ni semuanya tak bersih. Tak betul. Kena ingat Datuk Najib ni, dia patutnya kes SRC International. Sudah pun Peguam Negara sebelum ni buang kes. Tidak ada kes. Bukan buang lah, maknanya tidak ada sampai ke proses pendakwaan. Kenapa tak ada? Sebab yang melakukan kesalahan, yang memasukkan duit ke dalam akaun trustee atas nama Datuk Najib ialah Nik Faisal. Masukkan duit siapa? Duit SRC International. Dia juga yang menjadi CEO. So lepas dia masuk duit, dia lari, dia hilang. Ini satu apa dipanggil penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib. Jadi awal lagi Peguam Negara sebelum ni, Tan Sri Apandi dah kata tak ada kes. Sebab untuk seseorang didakwa di bawah akta rasuah, dia mesti meluluskan ataupun dia ada memberi sesuatu dan dia menerima timbal balas. Kalau dia tak tahu, Datuk Seri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi dalam mahkamah. Dia kata dia tidak pernah meminta sebarang ganjaran dan dia tidak pernah ditawarkan pun. Kerja ini Faisal masukkan duit dalam akaun tabung amanah ni ialah dia sumbangan SRC. Dan dia tak beritahu pun dengan bos.
dengan Datuk Najib, kan? Jadi kes ni tak sepatutnya didakwa, tapi didakwa. Ini kita kena faham. Macam kes Datuk Zahid. Kenapa orang yang memberi data Sonic dan juga MyEG tak kena dakwa? Kenapa Datuk Zahid saja yang kena? Betul tak? Sama juga dengan kes Kunan. Sama juga dengan kes Bom Mokhtar, kan? Kes yang melibatkan kepimpinan UMNO yang lain. Jadi bagi saya, kita patut bangga kerana mereka ini adalah manusia-manusia yang berani berdepan dengan musuh kita. Dan kerana sikap mereka yang tidak mahu berkompromi dengan musuh, itu sebab mereka didakwa. Ini kena faham ni. So tak ada sebab kenapa kita nak buat undang-undang. Siapa yang kena aniaya dengan musuh politik kita, mereka duduk rehat, tak payah bertanding dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Maka kalau kamu tak mau bertanding, tak mau orang yang berani lawan ni bertanding, maka kamu akan dapat orang yang ada kes. Saya tak nak sebutlah siapa kan. Semua orang tahu. Orang yang ada kes, contohnya macam Isyamuddin. Dulu projek helikopter, projek tanah tanah Mindef. Tapi disebabkan dia takut dia didakwa, dia berkompromi dengan Mahathir, dia menghasut kepimpinan UMNO Sabah untuk menyertai bersatu, last kali dia tak kena dakwa. So adakah dia bersih, Datuk Najib tak bersih, dia bersih, Datuk Zahid tak bersih? Yang ni kita kena betulkan pemikiran ahli kita, kan? Ada juga yang ada masalah, contohnya kes KBS 100 juta, tapi tidak ada pendakwaan. Kenapa? Kerana dia berkompromi dengan musuh kita. Jadi adakah kita nak letak orang yang akan memimpin UMNO ialah mereka yang berkompromi dengan musuh kita? Kan? Saya tak kata semua orang yang tak didakwa ni dia ada kes dan dia berkompromi dengan musuh. Ada juga kepimpinan kita yang bersih, yang tak ada peluang pun nak ambil rasuah dan sebagainya. Maknanya jangan kita label orang yang melawan dan dia didera, sama ada melalui SPRM ke, sama ada menggunakan lembaga hasil dalam negeri ke. Orang yang kena dera dengan kerajaan PH dan sekarang ni diteruskan pula oleh kerajaan PM, orang ni kita anggap tidak bersih. Silap. Contohnya macam Datuk Najib lah. Kalau orang yang cukup berwibawa, aura dia pun melangkaui mana-mana ahli politik dalam Malaysia. Tidak ada satu pun ahli politik dalam Malaysia ni yang aura dia lebih daripada separuh apa yang Datuk Najib ada. Kalau pemata macam ni pun kita nak humban ke laut, kita nak tolak ke tepi, so siapa yang kita nak ketengahkan sebagai kepimpinan yang bakal mewarisi kerajaan selepas PRU yang ke-15? Takkan nak ambil Muhyiddin, kes dia dengan Nikaji pun tak selesai. So Tok, ini ada soalan-soalan yang paling popular lah sekali ni. Semenjak Datuk Najib telah dijatuhkan hukuman. So adakah Datuk Najib bosku ni berpeluang bertanding dalam pilihan raya umum pada PRU 15 yang akan datang? Dia ada beberapa pandangan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Saya nak bagi cadangan dua-dua lah. Pertama sekali, kenapa saya kata dia boleh bertanding? Sebabnya kita ambil presiden kes. Kes yang melibatkan Tien Chua. Tien Chua tak dibenarkan bertanding. Tetapi selepas tu dia pergi bawa benda ni ke mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia sepatutnya dibenarkan bertanding. Kenapa dia benarkan bertanding? Sebab dia dapat stay of execution. Maknanya hukuman yang dia terima, macam Datuk Najib terima 12 tahun dan 210 juta denda, dia dapat stay of execution. Maknanya hukuman itu tidak dijalankan sehingga selesai mahkamah yang terakhir. Contohnya Datuk Najib merayu di mahkamah rayuan, lepas di mahkamah rayuan dia menang. Tunggu 14 hari, tidak ada sebarang rayuan daripada pihak pendakwaan, maka dia bersih sebersih-bersihnya. Kalau ada pendakwaan, maka benda ini akan dibawa kepada Mahkamah Persekutuan.
dan di Mahkamah Persekutuan nanti, maka akan diputuskan sama ada Dato' Najib bersalah ataupun tidak. Kalau katalah dia dibebaskan di Mahkamah Persekutuan, maka dia masih layak untuk bertanding. Tapi katalah dia dijatuhkan hukuman di Mahkamah Persekutuan, dia tidak boleh bertanding. Tetapi kita ada presiden kes lagi satu. Anwar Ibrahim sudah pun dijatuhkan hukuman, disahkan sebagai peliwat Saiful. Dia dah kalah di mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Persekutuan. Dan Majlis Pengampunan Diraja sudah pun memberikan pengampunan. Itu sebab dia boleh bertanding balik. Jadi kena ingat, kalau ada orang yang lupalah, contohnya macam YBKJ, mula-mula bila kita kalah tu dia serang Dato' Najib, tak cukup tanah Dato' Najib ni dia serang sebab dia ingat politik Dato' Najib akan berakhir. Kemudian dia sedar dia buat kesilapan. Dia beritahu dengan kawan-kawan kita, dia menyesal dan sebagainya. Ada yang kata dia disuruh lah. Tetapi sebaik saja Dato' Najib tidak diangkat sebagai menteri bila wujud di Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin ni, dia dah nampak lagi sekali bahawa masa depan Dato' Najib ni dah gelap. Sekali lagi dia serang. Nampak tak? Jadi orang macam ni, dia akan, bak kata orang tu, terpijak kulit pisang 2 kali lah. Dia akan terpijak kulit pisang 2 kali. Cuma saya nak beritahu, sama ada Dato' Najib akan menang di pilihan raya umum, akan menang dalam Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan, atau akhirnya dia akan mendapat pengampunan diraja. Percaya cakap saya, dalam keadaan rakyat bersama dengan beliau hari ini, saya yakin beliau akan kembali menjadi Perdana Menteri. Jadi itu sebab bagi orang-orang yang berlojoh sangat nak menyerang Dato' Najib ni, fikir 10 kali lah. Lebih baiklah itu hari orang dah lupa apa dia buat. Lebih baik dia duduk diam, Sekarang sekurang-kurangnya orang tidak menyerang dia, Jadi bagi saya, kalau misalnya ikut pandangan orang kata boleh, sememangnya boleh, dan sudah ada keputusan yang menyatakan, contohnya di mahkamah, Tien Chua patut dibenarkan bertanding sebab dia dapat stay of execution, kalaupun dia kalah, kalah di Mahkamah Rayuan, kalah di Mahkamah Persekutuan, Anwar Ibrahim ni kes main punggung ni, itu pun dapat pengampunan diraja. Apatah lagi orang yang dianiaya oleh Mahathir dan sekutu-sekutunya, takkanlah tak boleh dapat pengampunan diraja. Jadi suka tak suka, kita memang tak suka keadaan sekarang ni, tetapi kita kena percaya satu saja, kita masih ada harapan sekiranya Dato' Najib kembali, Dato' Najib kembali, insyaAllah. Okay, tak ada apa tu. Itu je. Setakat tu hari ni itu je lah. Okey, saya ucap jutaan terima kasih kepada yang hadir hari, kepada rakan-rakan yang di rumah, jangan lupa share live ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.